Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Sampai kepada Tuhan itu ada dua caranya, iaitu cara umum dan cara khusus. Cara umum untuk sampai kepada Allah Ta'ala ialah dengan mati. Manakala cara khususnya pula ialah sampainya dengan hati. Bagi setengah-setengah individu kepada Allah Ta'ala sebelum mati. Mereka ini ialah orang-orang yang bermujahadah terhadap dirinya dengan menentang kehendak diri itu. Dan mereka sanggup keluar dari batasan kuasa manusia dalam hal menanggung mudarat dan menerima manfaat. Jika mereka sekalian tetap atas sikap dan tabiat ini, kelak mereka akan sampai kepada Allah sebagaimana orang-orang awam sampai kepada Allah sesudah mati. Barang siapa yang benar berlaku pada dirinya, semua ini, kelak dia akan merasa adanya semacam kesungguhan dalam hati. Dan sesudah itu, dia akan pandang segala-galanya mudah baginya, baik dalam perbicaraannya maupun dalam kemesraannya. Maka ketika itu, orang yang sudah sampai itu akan berkata, bawalah semua kaum keluarga kamu sekalian kepadaku. Nabi Yusuf AS ketika diselamatkan dari perigi buta dan ketika dikeluarkan dari penjara, di mana dia telah menanggung berbagai-bagai ujian dan kesusahan ketika berada di dalamnya. Namun begitu dia terus bersabar. Dan apabila dirinya terlepas dari semua penderitaan itu dan berubah keadaannya menjadi senang dan berkuasa, dia pun berkata kepada saudara maranya, bawalah semua kaum keluarga kamu sekalian kepadaku. Ia telah datang kepadanya kekayaan dan diletakkan ke tangannya kuasa kerajaan, yang mana dengan itu segala kesempitan hidup yang ditanggungnya terdahulu dari itu telah terganti dengan kemewahan dan kesenangan. Kerana berkat dia terus bersabar, maka cubalah anda lihat dia dahulu. Umpama orang bisu ketika berada dalam perigi buta itu, kemudian begitu juga ketika dia berada dalam penjara, tidak punya, tapi apabila dia terlepas dari semua bencana itu, dia pun mula petah berbicara. Dapat mengatakan yang tahu apa yang dicarinya, mudahlah baginya berusaha untuk mendapatkannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Untuk sampai kepada Allah ataupun al-wusulu ilallah, sampai pada Allah dengan dua cara. Yang pertama ialah cara umum, yang kedua cara khusus. Adapun cara umum itu ialah kematian. Siapa pun yang mati, dia dah sampai pada Allah. Dia akan bertemu dengan Allah dengan janji-janjinya, dengan amaran-amarannya, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan untuk disampaikan kepada umat manusia semuanya. Yang kedua, sampai kepada Allah dengan cara di dunia. Karena itu kata ulama, di antara orang yang paling malang
Dia keluar dari dunia ini tanpa dia mengenali Allah. Umpama kita masuk satu pasar raya, nak cari barang paling penting. Tapi kita masuk keluar, kita tak jumpa barang tu walau dia ada. Walau kita jumpa barang-barang lain, seperti kita tak pergi ke tempat tersebut. Kerana barang utama tidak ada. Kerana setiap perjalanan hidup kita ada matlamat besar. Umpama, kita ke sekolah dapat ilmu. Maka kalau orang pergi sekolah, dia dapat makan itu, main itu dan sebagainya. Tapi ilmu tak dapat, dia seperti tak pergi sekolah. Seorang yang pergi mencari emas, matlamatnya emas. Dia jumpa banyak benda lain. Dia mungkin jumpa herba-herba. Dia mungkin jumpa binatang-binatang buruan. Tapi emas tak ada. Title dia, penjejak dan pencari emas. Tapi dia cuma bawa balik herba. Maka dia gagal. Kerana matlamat dia dan apa yang dia nak cari tu dia tak jumpa. Yang dijumpa benda lain. Maka manusia ni, Allah Ta'ala ciptakan dan letak atas muka bumi ni. Untuk mereka kenal Allah. Untuk mereka tunduk kepada Allah SWT. Untuk mereka menyampaikan perintah Allah. Untuk mereka menjadi duta-duta Allah atas muka bumi. Atau disebut khalifah. Dan untuk mereka menyampaikan semua perintah Allah kepada manusia. Maka dengan itu manusia berjaya mendapat title teragung, hamba Allah. Benar-benar dia keluar dari dunia ini sebagai hamba Allah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu kepada keredaan Allah. Jadilah kamu di kalangan hamba Allah dan masuklah syurga Allah. Kerana tidak akan masuk syurga Allah melainkan yang bernama hamba. Kerana akhirat kelak Allah akan memanggil, wahai hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku. Ya ibadi, wahai hamba-hamba-Ku, masuk dalam syurga-Ku. Maka siapa yang tak dapat gelaran hamba Allah, maka dia tertahan daripada syurga. Mengikut keadaan dosa dan bebanang yang dibawa. Kita, setiap orang dia perlu cari satu title, dengannya dia boleh akses atau masuk di tempat yang dia inginkan. Bila kita sebut cikgu, maka cikgu ada kuasa masuk sekolah. Lagi dia tak dapat title, dia tak boleh masuk sekolah. Untuk dia mengajar dan mendidik. Namanya engineer, namanya arkitek, namanya doktor. Dia dapat title tu, ya dia boleh pergi ke hospital. Sebagai seorang doktor. Masuk syurga, title yang dikehendaki ialah hamba Allah. Siapa yang menjadi hamba Allah, maka dia akan masuk syurga. Adapun hamba nafsu, hamba dunia, hamba syaitan, hamba manusia, bukan hamba pada diri sendiri, maka mereka ini akan tertahan. Sehingga diselesaikan semua perkara untuk dibersihkan semua perkara untuk dizahirkan perhambaannya di mana. Kalau didapati tidak ada pun jiwa perhambaannya pada Allah, maka tempatnya dalam neraka. Oleh kerana itu orang paling beruntung, dia sudah nak melihat dirinya hamba Allah. Sebelum dia bertemu dengan Allah. Dia tidak melihat dirinya adalah hamba pada nafsu dan keinginannya. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang benar-benar berjaya dengan sabdanya, wal mujahidu man jahada nafsahu lillah wa fi riwayatin fillah. Orang yang benar-benar namanya hamba Allah Ta'ala, yang disebut sebagai mujahid, ialah orang yang melawan dirinya sendiri. Lawan diri kita, kehendak-kehendak kita lawan, supaya dia tunduk pada syariat. Maka manusia ni, dia akan sampai pada Allah. Wa iman dengan cara mati. Ini semua orang akan sampai.
antara orang yang menyesal dan orang yang bahagia. Ataupun kat sini Allah nak beri kita kebahagiaan, maka Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kedudukan ataupun keadaan sudah sampai pada Allah. Dalam satu kisah yang menarik, satu ketika Zunnun al-Misri rahmatullahi alaih, seorang tabi'in, Sufi agung, dia berjalan untuk mencari pemberi nasihat, sehingga dia jumpa seorang lelaki yang sedang beribadat di mihrabnya. Zunnun tengok dan tunggu dia sampai dia selesai solat. Zunnun mengucapkan salam padanya, Assalamualaikum. Maka orang ini pun jawab, Waalaikumsalam. Kata Zunnun, Ud'u li da'wah. Boleh tak doakan untuk saya? Ud'u li da'wah. Lalu kata lelaki ini, Anasakallahu biqurbihi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu dekat dengannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kamu dekat dengannya. Dan kamu merasa gembira dengan dekat dengannya. Kata anasa, maknanya rasa seronok dekat dengan Allah. Kalau kita sekarang rasa seronok apabila dekat dengan kampung, seronok. Dekat dengan member kita, seronok. Dekat dengan pekerjaan kita, seronok. Dekat dengan orang yang kita sayang, seronok. Tapi dekat dengan Allah tak seronok lagi. Itu sembahyang lebih kurang. Itu tempat-tempat yang kita patut dekat dengan Allah, tak boleh kita duduk lama. Dan tak boleh kita nak istiqamah, ada je alasan baru kita. Kedangan lelaki ini, anasakallahu biqurbihi. Moga Allah menjadikan kamu gembira berdekatan dengannya. Seronok dekat dengannya. Lalu kata Zunnun, zidni, boleh tak tambah lagi doa pada saya? Sebab nampak ringkas no doanya. Paling kurang setengah jam doa. Tiba di doa satu je, anasakallahu biqurbihi. Moga Allah menjadikan kamu tenang dengan dekat dengannya. Gembira dengan dekat dengannya. Jinak hati dengan dekat dengannya. Lalu kata lelaki ini, Man anasallahu biqurbihi a'tahu arba'a khisal. Siapa yang Allah dah berikan kurniaan dekat dengannya ataupun seronok berdekatan dengannya, Allah akan berikan kepadanya 4 perkara. Yang pertama, kata lelaki ini, izzan fi ghairi ashirati. Mulia tanpa keluarga. Mulia tanpa keluarga. Artinya, dia tak perlu mulia untuk beritahu dia nasab Syekh Abdul Qadir Jilani, dia nasab Rasulullah, dia nasab orang tu, nasab orang ni, tak. Dia mulia dengan dirinya sendiri. Allah muliakan dia. Setengah orang, dia cari kemuliaan dengan nasab keturunan. Sebab saya ni keturunan raja tu, raja ni. Maka dia pun rasa mulia. Saya keturunan Mak Kilau. Dia pun rasa mulia. Saya keturunan Hang Tuah. Saya keturunan itu, keturunan ini. Semua orang cuba menisbahkan dirinya pada keluarganya yang teragung. Tapi kamu, kalau sekiranya Allah Ta'ala menjadikan kamu gembira dengan dekat dengannya, maka Allah beri kamu 4 perkara. Pertama, mulia tanpa keluarga. Jadi mulia tanpa nasab keturunan. Yang kedua, kata lelaki ini, ilman min ghairi talabin. Kamu dapat ilmu tanpa kamu menuntutnya. Kamu peroleh ilmu tanpa kamu tuntut. Maksudnya kamu mendapat lebihan ilmu. Laduninya. Yang dituntut oleh orang. Sebab setiap orang bila sebut menuntut ilmu ada 2 keadaan. Satu, menuntut ilmu untuk dia tahu apa yang dia jahit. Ini biasa. Ini semua orang buat. Untuk tahu apa yang kita jahit. Kita pun menuntut ilmu. Yang kedua, golongan yang menuntut ilmu ini untuk diberikan ilmu apa yang patut ditahu. Kita cari ilmu kerana kita nak tahu sesuatu. Tapi bila Allah beri kita ilmu yang lalu, Allah beritahu kita ilmu yang patut kita tahu. Apa yang patut kita tahu waktu ini? Apa yang kita patut tahu? Semua orang menuntut ilmu macam saya, macam tuan-tuan, mencari ilmu apa yang kita tak tahu. Saya tak tahu bab solat jenazah ghaib, saya pun belajar. Saya tak tahu bab sufi, saya pun mengaji. Tapi ada satu ilmu yang Allah beri pada hamba-Nya yang terpilih, iaitu diberitahu apa yang dia patut tahu.
Maka orang ni dalam situasi apa pun Allah beri dia ilmu apa yang patut dia tahu. Maka dia dengan ini mengatasi orang yang mencari ilmu. Sebab dia diberikan. Kerana orang yang mencari dia perlukan satu tempoh. 5 tahun, 6 tahun. Tapi bila dia diberi, dia tak menunggu tempoh itu. Macam kita tunggu, kita tanam pokok durian sendiri, nak tunggu buah tu berbuah, tunggulah 5 tahun. Tapi ada orang, dia diberikan buah durian tu pada dia. Sehingga dia tak perlu tunggu setempoh itu. Dan itu jadi sains. Maka kalau kamu dekat dengan Allah, Allah beri ilmu yang kamu tak tuntut. Dengan maksud ilmu yang patut kamu tahu. Yang ketiga, kata lelaki ini, wa ghinan min ghairi malin, akan diberikan kepada kamu kekayaan tanpa harta. Maksudnya kaya jiwa. Kata manusia hari ini yang mencari nilai kaya zahir, akhirnya mereka abaikan aspek sebenar kaya, yakni jiwa. Sepatutnya orang yang dah kaya, dia dah boleh tenang dalam ibadat. Sebab Allah dah cukupkan keperluannya. Sepatutnya dia lebih banyak masa untuk ibadat. Kerana Allah Ta'ala dah berikan segala apa yang diinginkan. Tapi kita dapati orang ni paling sibuk. Sibuk lagi. Dia tak mampu dengan dunia dia cari, dia boleh rehat. Sepatutnya kita kalau cari dah dunia banyak, kita dah boleh rehat. Saya dah banyak, saya dah multi-millionaire atau bilioner. Saya dah ada pekerja ratus atau ribu. Patut saya dah rehat, boleh khatam Quran setiap hari. Sepatutnya saya dah boleh duduk dalam majlis ilmu berjam-jam lama. Sebab saya dah ada semua apa saya nak. Tapi Allah jadikan orang ni apa ni sibuk lagi dengan dunia. Seperti dia belum dapat apa-apa. Dia dah dapat macam-macam. Tapi Allah jadikan hatinya fakir. Seperti dia rasa dia belum dapat apa-apa. Akhirnya yang dikompet ialah orang yang lebih kaya pada dia. Berlawan yang ni. Dia lupa dia dah diberikan suatu benda yang dia tak mampu lagi habiskan. Dengan kekayaan dia tadi, dia tak mampu makan 3-4 puyuk, tak mampu. Dengan kekayaan tadi, dia tak mampu lagi untuk naik kereta 3-40 buah, tak mampu. Satu sebuah je. Oleh kerana dia tak tahu apa makna kaya. Kaya maknanya kamu rehat dalam ketaatan pada Allah. Itu kaya. Tujuan kita kaya supaya kita rehat dalam ketaatan pada Allah. Tapi kalau kita ni kelang kabut taat pada Allah, kita belum kaya. Jiwa kita fakir. Sebab itu kita pastikan perolehan kekayaan kita menjadikan kita lebih tenang dalam ibadat pada Allah, maka benar kita kaya. Jiwa dan harta. Ini yang Rasulullah didik para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kaya mereka menjadikan mereka tenang dalam solat Jumaat. Tenang dalam majlis ilmu. Tenang di medan peperangan. Tenang ke mana bersama Nabi SAW. Mereka tak tinggalkan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nama kaya tapi kelang kabut. Akhirnya masjid tak sempat pergi. Mengaji Quran pun tak sempat. Nuntut ilmu pun tak sempat. Walau Tok Guru pergi rumah dia lah tu. Panggil Tok Guru datang rumah pun tak sempat tu. Maka orang ni sebenarnya fakir. Siapa yang Allah hiburkan dia dengan mendekatkan diri dengannya, Allah beri dia harta, Allah beri dia kekayaan tanpa harta. Yang keempat, kata lelaki ini, Allah berikan kepada unsan min ghairi jama'atin. Dia terhibur walau bersendirian. Tak perlu ramai orang untuk hiburkan dia. Kita hari ini nak hibur perlu ramai orang. Sebab tu kita suka pergi tempat yang ramai orang. Kita suka berkawan dengan ramai orang. Kerana benda itu cara kita berhibur. Tenang. Kalau kita seorang-seorang, boleh tak kita gembira? Makan seorang-seorang, minum seorang-seorang. Kita berlari seorang-seorang untuk rasa gembira. Tak mungkin kita rasa macam kera sumbang. Dah seorang-seorang. Duduk seorang-seorang. Ni agak-agak kalau duduk masjid seorang-seorang, mahu dia keluar balik. Aku seorang je masjid. Keluar dia. Sebab nampak tak ada orang. Dia lupa tak ada orang tu satu rahmat. Tapi orang yang dah biasa gembira dengan ramai orang, maka dia akan tinggalkan. Pergi majlis ilmu tengok, ada 2 orang je. Cabut lah. Tak ada orang. Misalnya. Tapi orang yang Allah Ta'ala dekatkan dengannya, dia boleh gembira walau bersendirian. Kerana itu dia akan banyak masa bersendirian dia dengan Allah.
Kita dia tak jumpa kawan hari ni macam rasa tak lengkap. Ni jumpa ni. Tak ngeteh rasa tak lengkap. Sehingga masa kita berbanyak dengan kawan-kawan kita. Masa dengan Allah tak ada lagi. Kawan kita mati, yang ni mati, kita mula kesunyian, kebosanan. Lalu kita akhirnya berkata, bila aku dah mati pula? Semua kawan aku dah mati. Dia dah bosan dengan hidupnya. Jadi antara sebab kebosanan, bila orang tu tak ada kawan, maka dia pun bosan. Kita bila masuk umur tua, yang jadikan kita terus bosan, lemah semangat sebab kita dah tak ada dari kawan-kawan kita. Kita masuk 70, terlantar atas katil, mana ada kawannya. Kita masuk 70, pergi ke masjid, pergi ke surau. Berapa orang yang umur baya kita? 70. Tengok sebelah ada. Esok datang tak ada tadi. Kita dah kehilangan. Masa ketika itulah, manusia yang tidak mendidik dirinya punya masa dengan Allah, maka Allah hukum dia dengan bosan waktu hari tua. Bosan sungguh-sungguh. Kata penyakit bosan. Kita umur muda macam ni. Pernah tak rasa bosan? Pernah. Macam mana rasa bosan? Duduk bilik seorang-seorang bosan. Yang jenis bini balik kampung, anak-anak balik kampung, tinggal kita seorang kat rumah. Apa perasaan kita waktu tu? Bosan tak? Oh, bosan. Tapi bosan ni masih lagi boleh start kereta, pergilah kedai mana. Tenaga masih ada. Kita cuba hilangkan bosan tu. Telefon kawan tu, telefon kawan ni. Tapi kelak bila umur tertentu, yang saya katakan kita tak mampu lagi nak jalan macam umur muda, masuk 70-80. Dek kita tak biasa bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, akhirnya kita ditimpa dengan kecuaian kita dulu zaman muda dengan penyakit bosan. Bayangkan umur tua dengan kawan tak ada, dengan fizikal terbatas pergerakannya. Duduk satu tempat, lalu kita bosan. Tak tahu nak buat apa. Kadang makan, minum, kencing, berak setakat tu. Makan di tempat kita tidur, berak di tempat kita tidur. Bayangkan kebosanan ni. Jadi ingat hari ini. Kalau Allah panjangkan umur kita, maka kita akan melihat apakah kita dihukum dengan kebosanan atau tidak. Lepas tu kita tengok orang-orang soleh. Sampai tua dia tak pernah bosan. Sebab rutinnya untuk mengingati Allah itu berjalan macam biasa. Baca Quran, sekian-sekian. Ada seorang hamba Allah. Dia biasa ke masjid, biasa ke surau. Biasa menuntut ilmu. Sehinggalah sampai satu umur tua dia. Umur tua. Tapi oleh kerana kebiasaan dia. Kebiasaan yang dibina, baca Quran. Maka, walau dia duduk bersendirian, dia ada pengisian dia. Anak-anak dah besar. Tapi dia ada pengisian. Dia baca Quran, dia berzikir setiap hari. Masanya penuh sebagaimana masa orang baru masuk kerja. Maka Allah hilangkan daripadanya sifat bosan. Sampailah dia meninggal dunia. Meninggal dengan cara yang paling baik. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala jaga pada usia tua. Kata semua orang bercakap tentang apa jaminan masa tua kita. Sebahagian simpan pencing dia, jaminan tua. Sebahagian nak anak-anak ramai juga sebagai jaminan hari tua. Sebahagian nak cucu-cucu ramai juga untuk jaminan hari tua. Maka jarang berfikir tentang amal-amal soleh waktu muda sebagai jaminan waktu tua. Jarang yang fikir. Yang banyak fikir macam mana saya nak duit banyak untuk hari tua saya. Tak payah kerja lagi. Yang fikir macam mana saya nak anak ramai jaminan hari tua saya. Dengan cucu-cucu dan sebagainya. Yang fikir macam mana saya nak kawan ramai untuk jaminan hari tua saya. Maka masuklah macam-macam kelab. Macam-macam persatuan. Buatlah segala alumni. Buatlah segala kita katakan pertemuan itu dan ini. Realiti sebenar yang menjadi teman kita. Kita mula rasa bahawa benda ni teman yang betul-betul teman kita itu amal soleh waktu kita mula tua. Mula-mula benar-benar kita rasa. Sehinggalah masuk kubur. Benar-benar kita rasa bahawa semua yang kita usaha keras selama ini sebagai teman kita bukan teman kita. Anak-anak bukan teman kita. Akhirnya yang ni besar pergi sini, yang ni besar pergi sana. Mana teman? Dulu dengan anak-anak kecil kita ke masjid. Dahulu dengan anak-anak kecil kita pergi melancong sana, melancong sini. Dahulu dengan anak-anak kecil kita pergi makan sana, pergi makan situ. Dahulu dengan anak kecil kita seperti tak boleh berenggan. Hari ini satu persatu anak kita tinggalkan kita. Mereka dah besar. Dulu
tu haji sekali jalan 10 orang. Ni mana anak? Tak ada dasar ni masuk asrama, ni sekian, ni sekian. Mana anak? Ni dah kahwin, ni dah kerja. Akhir jalan seorang. Atau mungkin isteri mana? Isteri pun tak ada, saya seorang tinggal sekarang. Bayangkan bila kita sampai umur macam ni. Umur di mana semua yang kita anggap teman itu bukan teman. Ternyata bukan teman kita. Yang namanya anak-anak bukan teman kita. Mereka ada dunia mereka. Yang nama sahabat-sahabat kita bukan teman kita. Mereka mula ada kesibukan mereka sendiri. Maka tinggal kita bersendirian. Sebab itu kata Hatim Al-Asam, sebaik-baik teman itu amal soleh. Sebaik-baik teman itu amal soleh. Jadi kalau masa muda kita tak simpan amal soleh untuk hari tua, kita tak akan punya teman. Siapa mudanya tak buat ibadat, mudanya tak menuntut ilmu, mudanya tidak baca Quran, mudanya tak buat segala ketaatan ini, maka didapati waktu tuanya dia tak punya teman. Tapi siapa yang dah biasakan dirinya dalam waktu muda, segala ketaatan ini, waktu tuanya tidak keseorangan. Allah berikan dia ketenangan walau bersendirian. Bahkan kadang-kadang dia rasa saya suka seorang-seorang. Sebab saya boleh baca buku, saya boleh tulis tu, saya boleh buat ni, buat benda-benda yang meningkatkan iman dia. Maka ini antara perbezaan dia. Jadi kita lihat bila orang tu Allah Ta'ala berikan ketenangan bersama dengan Allah. Ini disebut perkataan sampai. Bila Syamsul Qadir Al-Jilani kata, manusia semua akan sampai pada Allah. Tetapi apakah secara umum atau secara khusus? Adapun secara umum mati jumpa Allah. Itu keadaan kita, tengok macam mana. Adapun cara khusus orang yang tidak tinggalkan dunia ini melainkan dia rasa dia dekat dengan Allah. Dan dia sudah sampai. Baik, kita nak tahu bagaimana seorang itu benar-benar sampai. Syekh Abdul Qadir menyebut. Muqaddimah kepada orang yang sampai itu ialah dia mula bersungguh-sungguh dalam buat ibadat. Itu tanda dia sampai. Muqaddimah dia. Tanda seorang itu sampai bahawa dia bersungguh-sungguh dalam ibadat. Maka yang pertama yang menjadi musuhnya ialah dirinya sendiri. Dia lawan diri dia. Dan diri kita kan nak santai-santai, relax-relax. Tak nak lawan. Maka kita pun untuk dalam bab ibadat, kita biarkan terus yang menewaskan kita alasan. Musuh utama kita ialah alasan. Alasan itu sentiasa menewaskan kita. Akhirnya kita macam ada alasan sendiri kenapa tak boleh bangun qiyamul lail. Kita macam rasa ada alasan untuk tak menuntut ilmu. Kita macam ada alasan tak ke masjid, tak ke surau. Kita macam ada alasan tak baca Quran. Kita macam ada alasan tidak buat itu, tidak buat ini. Maka alasan musuh utama kita. Sebab itu manusia yang bermujahadah, kita dah selalu sebut. Manusia yang bermujahadah yang mampu melawan alasan dia. Mampu melawan kesibukan dia. Alasan itu adalah sesuatu yang kita sebut dan kita yang jadikan dia sebagai halangan kita. Sebenarnya alasan tidak pernah jadi halangan pada orang yang mujahadah. Kalau ada yang datang ke masjid dengan bertongkat. Walau dia punya alasan. Ada datang masjid membongkok. Tua bongkok. Dia masih datang. Walau dia ada alasan. Ada yang datang ke rumah Allah dalam keadaan dia punya kesibukan. Tapi seperti dia tiada kesibukan. Sebab dia orang bermujahadah. Orang mujahadah kita nampak waktunya lapang. Dia seperti tak ada alasan. Tapi orang yang sentiasa letak dirinya alasan. Baik. Kita tuan-tuan alasannya ada waktu memang wajib kita beri alasan. Ada waktu sunat beri alasan. Ada waktu makruh beri alasan. Ada waktu haram kita beri alasan. Itu di sisi kita orang awam. Bila kita beri alasan bererti kita beritahu sesuatu kepada orang yang lebih atas pada kita. Beritahu pada seseorang yang lebih atas pada kita. Seorang pekerja beri alasan pada bos. Seorang anak beri alasan kepada mak ayah dia. Seorang isteri beri alasan pada suami dia. Baik, alasan merupakan musuh utama manusia dalam kehidupan beragama. Kalau seorang alasan yang paling bahaya sekali, yang paling bahaya. Kalau kita kalau beri alasan pada bos bahaya tak? Kita akan pastikan alasan tu betul-betul kukuh untuk kita beritahu pada bos kita. Kerana bos kita bayar gaji ni. Kita lantik CEO, dia bayar gaji besar. Tiba tak datang meeting. Kalau bos tanya apa alasan? Soalan itu cukup menjadikan kita dah takut.
Belum kita kira alasan tu diterima atau tidak. Apa alasan? Kata ada hamba Allah. Saya terpaksa balik awal ni. Dia haji paksa balik sebab saya ada meeting. Kenapa? Memang bos. Sebab siapa pun bila dia berada pada satu tahap pangkat kedudukan di sisi seseorang berkuasa, dia tahu alasan tak berguna. Sebab saya bagi gaji awak bukan nak dengar alasan awak. Saya nak tengok kerja awak. Alasan saya tak terima. Siapa pun dia akan cuba buang, tinggal bini, tinggal anak, tinggal semua. Sebab dia tak nak jadikan ini alasan di hadapan orang yang paling besar sekali. Sebab dia akan jelaskan prestasi. Walau dia ada alasan, dia tetap rasa alasan tu tak laku. Dia sesemua dia demam datang. Sampai bos dia kata tak, awak cuti. Barulah dia tenang. Tidak tak. Dia bimbang. Sebab setiap alasan menimbulkan suatu persepsi. Kalau tuan-tuan beri alasan pada orang lebih besar, agak-agak dia percaya. Baik, katakan dia percaya. Tapi bukan untuk kali kedua. Tidak mungkin kali kedua dia boleh terima alasan yang sama. Tak akan. Siapa yang pernah kerja, pernah ada bos, dia pun tahu apa nilai alasan. Bahawa anak saya tak ada orang jaga. Tapi awak tak kerti hantar kat nursery. Tak kerti hantar kat ni. Tempat ni. Akhirnya kita terpaksa jadikan anak kita bukan alasan kita. Ramai mana orang sanggup tinggalkan anak-anak kecilnya kerana takut kepada orang yang dia tak boleh beri alasan. Walau dulu nak anak 10 tahun tunggu. Dapat 10 tahun bagi pengasuh jaga. Sebab apa? Dia ada satu komitmen. Atau dia tak boleh beri pun alasan anak dia. Bahawa anak saya sakit. Takkan dia. Tak semudah itu. Kita bayangkan kita berhadapan dengan Allah. Agak-agak apa alasan yang laku bila kita dihadapan Allah. Orang yang bertakwa tahu tidak satu pun alasan yang laku. Tak ada. Kerana Allah suka tengok kita bersungguh-sungguh buat sesuatu. Dengan bahasa mudah, Allah tak suka orang beri alasan. Akhirnya orang yang berada pada kedudukan yang dekat dengan Allah, dia dapat tahu dia sampai bila dia ada mujahadah yang kuat untuk sampai pada Allah. Artinya dengan bahasa yang saya sebut tadi, orang ni berlawan dengan alasan dia. Akhirnya orang tengok di dalam mentaati Allah macam tak ada alasan. Tak ada alasan penat, tak ada alasan mengantuk, tak ada alasan sibuk. Dia sentiasa berdiri di tempat perintah Allah Ta'ala. Maka akan nampak mereka. Lepas itu dalam perang, bila setiap kali berlaku peperangan yang berlaku zaman Nabi SAW penapis kepada munafik ataupun orang beriman. Orang beriman terus pergi. Mereka tak banyak soal. Sahabat yang sibuk dengan perniagaan, seperti Abdul Rahman bin Auf, seperti Uthman bin Affan, seperti Talha, seperti Zubair, ini semua ahli-ahli perniagaan yang amat sibuk. Kerana perjalanan mereka makan jarak yang jauh, Syam. Tiba-tiba bila berlaku perang, mereka depan sesar depan. Habis perang, setiap kali habis perang, orang munafik akan datang beri alasan. Ya Rasulullah, kami tak pergi perang sebab gitu, sebab gini. Nabi senyum. Sebab Nabi tahu semua ni bohong. Semua bohong. Setiap kali peperangan tamat, akan datang orang jumpa Rasulullah untuk beri alasan. Kenapa saya tak ada? Sehinggalah satu peperangan namanya Perang Tabuk. Perang ni perang paling penting sekali. Paling penting. Dan dia perang terakhir Nabi SAW. Perang terakhir. Perang Tabuk dan lawan kuasa paling besar waktu itu kuasa Rom. Kerana Rom telah berjaya mengalahkan Parsi beberapa kali sehingga Parsi tak mampu lagi kalahkan Rom. Nabi SAW, dia melihat peperangan antara Rom dan Parsi, Nabi menyokong Rom. Nabi tak sokong Parsi. Kerana Rom ahli kitab. Parsi majusi. Bila Rom menang, Rasulullah gembira. Para sahabat juga gembira. Sehingga turun, ada surah dalam Quran namanya surah Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim. Rom dikalahkan. Tetapi mereka sesudah dikalahkan akan menang. Turun ayat ini. Awakah kata kepada geng-geng Mekah, Rom akan menang. Mereka kata tidak, Parsi akan menang. Kalau begitu kita bertaruh. Judi. Waktu belum pengharaman judi. Dia kata, ya, aku sanggup letak duit. Aku yakin Rom akan menang.
Taruh. Ini bukan dalil untuk kita bertaruh mainan ni. Ini cerita sebelum turunnya ayat pengharaman judi. Kerana Allah sebut dalam Quran, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rom selepas kalah, mereka akan menang dan tak kalah lagi. Akhirnya berlaku satu perang Rom dengan Parsi yang menyaksikan Parsi kalah. Maka bakal menang dalam pertaruhan. Dia menang kerana keyakinannya pada janji Allah. Maka perang Tabuk, perang terbesar Rasulullah. Lawan Rom. Lawan Rom, kita tak nak cerita perangnya. Kita nak cerita pemberi alasan. Akhirnya tamat perang macam biasa. Rasulullah akan tunggu kat masjid. Tunggu kat masjid. Maka orang mula datang. Geng-geng munafik datang, ya Rasulullah, saya tak datang sebab anak ni macam ni. Ni sebab isteri saya macam ni. Ni sebab kebun kurma saya tak ada orang petik. Pekerja tak ada. Pekerja semua balik negeri, balik sana. Jadi saya buat sendiri. Yang ni kata saya ni, Nabi semua senyum. Nabi kata okey. Sebab Nabi kata semua berbohong. Datang 3 orang Islam yang tak berperang. Datang. Dari jauh Nabi dah senyum tengok. Ni apa alasannya? Jauh senyum. Maka datang, ya Rasulullah, kalau saya beri alasan, kelak akan diketahui itulah pembohongan. Biar saya cakap betul, saya malas. Maka kata, baik. Kamu pulang dan tunggu jawapan. Tunggu apa hukuman. Ketiga-tiga berkata nada sama, kami semua malas. Kami tak nak beri alasan. Sebab orang beri alasan, dia masih menyembunyikan kemalasannya. Masih mereka seperti membenarkan malas ada dalam diri. Orang yang beritahu malas, dia nak minta satu solusi. Bagaimana saya nak hilangkan malas ini. Baik, tunggu hukuman dan tunggu ubatan. Tunggu rawatan. Akhir datang rawatan daripada Allah. Baik, yang tak pergi perang 3 orang ni, kamu semua dipulaukan. Dipulau. Semua diperintahkan, jangan beri salam kau jumpa dia. Semua diperintahkan, jangan jawab salam bila diberi. Beri salam tak boleh, jawab salam pun tak boleh. Bayangkan dah biasa beri salam, tiba beri tak jawab. Jumpa, main mata tengok. Tak boleh beri salam. Tempoh berlangsung. Kemudian datang arahan baru hukumannya. Ini rawatan untuk orang sakit malas. Pulau dia. Maka dia pun hilang malas. Datang rawatan yang kedua. Kamu diperintahkan untuk mengasingkan diri daripada isteri. Isteri pun kena pulau juga. Bayangkan, isteri kena pulau suami. Ini proses yang kedua. Akhirnya isteri pun pulau suami masing-masing. Dengan maksud, balik rumah mak. Tinggal seorang, masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Ia berlangsung selama 50 hari. Sehingga ketiga-tiga mereka tidak lagi punya alasan selepas itu. Allah terima taubat mereka. Mereka tunjuk kesungguhan untuk merawat penyakit alasan. Jadi, ini kita sebuah hal pertama mujahadah. Kita penyakit yang menjadikan kita gagal mujahadah kerana kita terus kalah dengan alasan. Jadi, kita punya kesungguhan kita ialah bagaimana kita nak mengatasi alasan-alasan kita. Bagaimana kita mesti fikir apa alasan. Kalau kita masih belum fikir dan belum buat sesuatu, kita akan dikalahkan. Dan kita tak akan sampai pada Allah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, tanda seorang itu sampai pada Allah, dia mula bermujahadah dan sanggup dia keluar daripada batasan manusia biasa. Manusia biasa akan terus beri alasan. Itu manusia biasa. Manusia yang luar biasa, dia akan lawan alasan. Dan manusia yang sudah sampai, dia seperti tak ada alasan. Dia ni tak ada bini ke? Tak ada anak ke? Dia ni tak kerja ke? Orang macam tertanya-tanya, dia ni siapa sebenarnya? Macam tak kerja, macam tak ada bini, macam tak ada anak. Macam tak ada apa-apa. Walau dia lebih banyak komitmennya. Kerana Allah Ta'ala dah bebaskan dia dari alasan. Maka dia berjalan dengan tenang. Kalau kita tengok, orang bertinju. Kalau orang minat tinju lah. Macam mana orang tinju ni, dia nak suruh tumbukkan dia laju. Macam mana nak suruh laju? Pertama, mula-mula dia akan tumbuk kerap kali. Yang kedua, dia akan letak satu halangan, getah kat tangan dia untuk dia tolak, getah ni halang dia. Dan dia lawan. Dia lawan getah yang menghalang dia tadi.
Sehingga bila getah tu dicabut, tangannya selaju-laju. Laju. Jadi yang disebut getah itulah halangan yang kita kena lawan. Lawan sehingga seperti kita dah tak perlukan benda tu. Saya tak ada alasan. Apakah kita ada alasan untuk qiyamul lail? Tak ada. Dulu sebut sebab belum pencing Ustaz. Takut mengantuk tempat kerja. Tak ada. Dulu Ustaz saya fikir takut begitu, begini. Tak. Hari ni kita macam berjaya mengalahkan alasan. Alhamdulillah 3 pagi kita bangun. Pagi kita bangun qiyam. 4 pagi kita bangun qiyam. Alhamdulillah hari ni kita boleh habiskan 2 juzuk satu hari. Alhamdulillah hari ni saya boleh berselawat pada Nabi SAW sebanyak 5,000 kali. Saya dah letak 5,000 setiap kali Jumaat. 1,000 setiap hari. Maka alhamdulillah saya dah dapat mengatasi. Saya dah berjaya keluar daripada batasan manusia biasa yang lalai dan beri alasan. Kita dah keluar daripada batasan tadi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sehingga waktu itu disanggup tanggung mudarat dan apa sahaja bentuk menerima manfaatnya sampailah dia berada pada keadaan seperti itu sehingga dia merasakan keseronokan dalam kesungguhan dia. Mula-mula bila buat benda seronok ni, tak seronok, benda mujahadah ni tak seronok. Bangun qiyam, mata tak berapa nak buka. Baca Quran, mulut asyik menguap. Duduk majlis ilmu macam tak fokus. Mula-mula tapi lawan. Lama kelamaan kata Syekh Abdul Qadir, dia rasa macam ada satu kesungguhan sudah ada dalam dirinya. Dia dah bersungguh sendiri. Tentang kita kalau saya ambil contoh dalam pendidikan anak-anak. Anak-anak kita ni ikut cara kita didik. Bila indikator pendidikan berjaya. Anak-anak ni mula-mula kita akan suruh dia solat. Solat. Dia pun malas solat. Solatnya laju. Solatnya cepat. Kalau ditanya dah solat? Dah solat. Asyik jawab dah je. Waktu pun belum masuk dah ke? Dah. Sebab dia dalam keadaan dipaksa. Maka kita terus monitor dia. Solat. Lama kelamaan kita mula tengok dia boleh solat sendiri. Maka kita tahu dia dah jadi seronok dengan apa ini. Anak-anak yang nak suruh baca Quran. Mula suruh baca Quran, menangis pegang Quran. Baca Quran. Lama kelamaan dia rasa seronok. Hari ni dia ambil Quran sendiri dia baca. Tak payah kita suruh. Tak payah kita kata ni ambil Quran baca. Ambil Quran tak. Dia akan ambil dia baca. Dia seorang hamba Allah. Bila anak dia hafiz Quran pada usia muda. 9 tahun. 9 tahun habis 30 juzuk. Jadi orang tanyalah mak ayah dia. Ada awak suruh ke rotang tak? Tak, kita orang tak suruh. Mula-mula betul lah. Tapi dia minat sendiri. Dia tak nak tengok TV. Dia tak nak buat apa. Dia balik sekolah. Dia ambil Quran baca. Dia hafal sendiri. Sampai dia usia 9 tahun dia 30 juzuk. Allah beri jadi seronok kesungguhan dia tadi. Dia tak perlu orang suruh lagi. Tak perlu ustaz kata hantar. Belum ustaz suruh hantar dia dah hantar. Ustaz pula kata jangan hantar. Sebab apa? Banyak dia hantar. Ustaz yang kata jangan hantar. Dulu paksa hantar. Tidak otak. Hantar. Nangis budak tu. Sekarang ustaz pula kata jangan hantar. Ustaz pula menangis. Tak tahan. Banyak kena baca. Ya, bila seorang dia mula mengatasi alasan dia. Seorang mula dia biasa dengan mujahadahnya. Maka dia mula rasa seronok dengan apa yang dia ada. Dia mula seronok dengan solat. Dia seronok dengan di Quran. Seronok menuntut ilmu. Maka waktu itulah Allah akan berikan kepadanya kekuasaan, wilayah, kebebasan. Allah akan berikan kepadanya kemesraan. Lalu Syekh Abdul Qadir beri contoh dan misalan Nabi Allah Yusuf. Lihat Nabi Allah Yusuf, mulanya diam bisu, tak boleh berbicara. Menjerit pun tak boleh, walau dan susah. Adik-beradik dia ambil dia, campak dan perigi. Yusuf dia punya pendiam orangnya, dia tak berani jerit, tolong, tak ada diam. Bayangkan budak baik ni. Nabi Allah Yusuf AS. Abang dia boleh buli suka hati. Abang dia boleh ambil dia, campak dan pergi. Apa yang Yusuf boleh buat? Cuma diam. Kemudian, Yusuf AS diselamatkan. Kemudian dia jual pula. Dia pun diam. Dia macam tak pandai nak beritahu saya ni orang colek saya ni. Tak, dia macam diam. Kalau Yusuf bukan usia dia 2 tahun waktu itu. Usia yang boleh bercakap macam anak-anak kita. Kalau berlaku apa dia boleh cakap. Ni rumah saya, ayah saya ni boleh nangis. Tapi Yusuf ni saja cuma dia. Dia tak cakap apa. Dia buang dan pergi dia. Kemudian diambil oleh pedagang-pedagang. Dia seluduk lalu dijual sebagai hamba. Maka diam.
Sampailah dia membesar di rumah wanita ini. Dan dia fitnah. Maka dia tak mampu cakap. Sebab dia berhadapan dengan orang yang punya kuasa besar dalam negara. Maka dia diam. Sehingga disumbat dalam penjara. Apa yang patut dibuat dalam penjara? Dia juga diam. Dia cuba beribadat pada Allah. Sehingga tiba hari pembebasannya, tamat ujian dia, maka Allah hadirkan mimpi. 2 orang banduan. Yang mimpi ini ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf AS. Dan salah seorang banduan itu keluar lalu bekerja di istana. Allah hadirkan lagi satu mimpi pada raja pula. Mimpi yang menakutkan. Akhirnya yang boleh selesaikan mimpi raja tadi cuma Nabi Yusuf. Akhirnya dikeluarkan. Waktu nak dikeluarkan boleh dia bercakap, saya tidak mau keluar dengan kuasamu. Saya ingin keluar dengan kebebasan saya. Dengan terbebas dari tuduhan. Akhir raja pun baru siasat. Bayangkan berpuluh tahun baru siasat. Nabi Allah Yusuf masuk penjara berbelas tahun. Ada riwayat menyebut 17 tahun. Lepas tu baru siasat. Sumbat kawan tu dalam penjara dulu belah-belah tahun, baru siasat. Maka dia siasat, rupanya tak salah. Dibebaskan. Yang anehnya, yang buat tuduhan tu tak kena penjara. Maksudnya orang tu kabel dia kuat lagi. Walaupun sudah kematian suami dia, dia masih kuat kabel di istana. Sehingga dia tidak diambil tindakan apa-apa. Nabi Yusuf dibebaskan. Segala para pemfitnahnya tidak dikenakan tindakan. Dan Yusuf AS tidak menuntut tindakan pada orang yang fitnah dia. Cuma minta kebersihan diri. Sebab ini jiwa yang hebat. Dia tak minta orang lain dihukum. Dia cuma minta bahawa dia tidak. Dia beritahu bahawa dia tidak bersalah. Itu dia. Daripada orang yang tuduh sendiri. Akhirnya Yusuf AS mendapat kepercayaan raja. Dan ketika itu Yusuf kata Syekh Abdul Qadir bebas berbicara. Bahkan dia boleh keluarkan arahan, bawa semua keluarga kamu datang sini. Arahan tadi merujuk bila mana kita tahu berlaku kemarau panjang. Semua negara efek terkesan. Maka keluarganya di Palestin juga terkesan. Lalu mereka datang ke Mesir. Dan pendek cerita, mereka tahu ini Yusuf AS. Yusuf keluarkan arahan bawa semua keluarga datang Mesir. Duduk di Mesir. Apa yang Syekh Abdul Qadir nak sebut? Bahawa seorang, bila mana dia bermujahadah, kemudian Allah akan berikan dia keseronokan dalam mujahadah. Ketika itu Allah beri dia kebebasan berbicara. Masuk kebebasan berbicara, ialah percakapannya semua beri manfaat dan pahala. Bukan bebas bercakap ni, bebas bicara, bebas mengata. Bukan. Maksud bebas berkata, bahawa kalau selama ini orang bila tahap mendidik diri, dia akan hati-hati dengan apa dia cakap. Sebab apa? Takut sebagainya dosa. Takut sebagainya musibah. Maka dia fikir banyak untuk dia bercakap sedikit perkataan. Tapi lama-kelamaan bila orang tu sudah terbiasa dalam kebaikannya, maka tak rasa ralak untuk dia bercakap berapa jam pun, kan dia tahu semuanya bermanfaat. Tak ada satu pun mudarat dalam perkataan dia. Maka ini disebut beri kebebasan bercakap. Bila bercakap berapa jam pun, tetap dia bercakap pada apa yang Allah perintahkan. Sedangkan orang bila sampai pada darjah ini, beri cakap 1 minit pun dah kutuk orang dah. Tak nampak macam bermanfaat. Tetapi orang-orang yang Allah Ta'ala angkat dia, kesan hasil mujahadah dirinya, hasil daripada kesungguhan dalam mentaati Allah Ta'ala, maka Allah berikan kebebasan dia bercakap. Dan Allah berikan kepadanya kuasa. Dan setiap perkataan yang beri manfaat, dan setiap kuasanya menguatkan agama. Ini kita nak tengok, orang-orang yang Allah beri kuasa, dengan orang-orang yang mendapat kuasa dengan nafsu. Beza ni di mana? Dengan kuasa dia ada, agama makin kuat. Maka kita tahu Allah beri dia kuasa. Tapi kalau dengan ada agama makin tak kuat. Jangan kata agama dengan kuasa yang dia ada, untuk diberikan pada orang lain, dirinya sendiri pun tak kuat. Maka kita tahu dia mengambil kuasa tadi dengan hawa nafsu. Dan kita boleh kenal orang ambil kuasa dengan apa yang Allah berikan padanya, dengan orang ambil kuasa dengan nafsu syahwat. Kalau dia mengambil kuasa dengan apa yang Allah beri padanya, kita akan nampak agama makin kuat. Bukan sekadar agama pada dirinya, bukan agama pada tempat dia pegang kuasa. Tapi kita boleh kenal seorang mendapat kuasa dengan hawa nafsunya, kepentingan diri. Bila kita lihat agama makin tak kuat. Sebab agama ni indikator kepada pemberian Allah pada kita. Kita kalau dapat rezeki, dengan rezeki yang kita dapat, agama kita makin kuat.
Dan rezeki tadi kita dapat kuatkan dengan agama, tahu ini rezeki dari Allah. Allah beri. Tapi kita dapat rezeki makin jauh dari Allah, agama kita makin lemah. Kita tahu rezeki ini diperoleh dengan syahwat dia. Ya benar, semua Allah bagi. Tapi dia memperolehi tanpa diberkati. Kan diperolehi dengan syahwatnya. Akhirnya orang macam inilah makin dapat rezeki, makin jauh dari Allah. Ada sekelompok lain pula makin dapat rezeki, makin dekat dengan Allah. Maka nilaikan diri kita. Apakah kita di kalangan orang yang Allah bagi rezeki, bagi pangkat, bagi segala benda, nikmat, kita makin dekat dengan Allah. Maka itulah keberkatan, anugerah dari Allah. Tapi apa yang kita dapat makin menjadikan kita jauh, maka ketahuilah ini namanya istidraj. Dan istidraj dia ada mukaddimah. Ya, ulama bersepakat istidraj maknanya seorang yang dapat nikmat, dengan nikmat tu dia buat maksiat. Itu sepakat ulama, istidraj. Tetapi istidraj dia ada mukaddimah. Mukaddimah istidraj sebelum seorang tu buat maksiat. Kita boleh kenal daripada nikmat yang dia dapat, bagaimana nikmat itu bersifat istidraj. Walaupun belum kita nampak dia buat maksiat. Bila dia mula jauh hubungan dengan Allah, nampak ada suang-suang kuku dia. Tengok mengaji dah kurang. Dia belum buat maksiat ni. Tapi dari sudut kesungan ibadat kita nampak kurang. Masjid dah kurang, majlis ilmu dah kurang. Istidraj akan bermula untuk dia. Akhirnya, dengan apa yang ditinggalkan, dia tak lagi punya benteng untuk buat benda haram. Selama ni, ketaatannya pada Allah benteng untuk dia buat benda haram. Artinya setiap kali nak buat benda haram, ketaatannya berdiri sebagai benteng yang kukuh. Tapi bila benteng dah tak ada. Yang sunat tak ada. Yang wajib pun mula tak ada. Akhirnya mula dia terjebak. Rasuah. Mula terjebak dengan salah guna kuasa. Mula dia terjebak dengan menindas orang lain. Akhirnya dia lupa setiap orang yang ditindasnya, doanya bergerak. Sehingga satu waktu doa ini akan kena dia tak mampu lagi untuk bangun. Kisah yang paling hebat ialah kisah keluarga Baramikah atau keluarga Barmaki yang mendapat kelebihan kemuliaan yang banyak di sisi kerajaan yang memerintah. Yang ketika itu yang memerintahnya ialah Harun al-Rashid. Keluarga Baramikah ialah keluarga angkat. Dan Harun al-Rashid menjadi anak angkat mereka. Bayi susuan. Adik-beradik susuan. Yahya Barmaki. Khalid Barmaki. Fadlu al-Barmaki. Ini figur besar daripada kelompok Baramikah. Apa jadi? Daripada sayang Harun al-Rashid kepada mereka dan diberikan keistimewaan yang banyak. Bahkan mereka nampak lebih berkuasa pada khalifah dan satu tempoh. Akhirnya bertukar sayang jadi benci. Lalu Harun al-Rashid mengeluarkan orang menangkap bapa angkatnya, bapa susuannya. Merangkap bapa susuannya dan adik-beradik susuannya. Tangkap, dipenjarakan dan dibunuh. Dibunuh semua. Keluarga Baramikah. Di kalangan lelaki. Lalu anak je bertanya pada ayah, wahai ayah, kenapa kita ni lepas dah mulia, tiba-tiba sehina macam ni? Dulu duduk istana, sekarang ni duduk kat penjara. Kenapa sehina macam ni? Lalu kata ayahnya, barangkali ada orang-orang yang kita zalimi, doanya bergerak sehingga mengenai kita hari ini. Itulah barangkali. Supaya ingatan pada kita semua. Barangkali kita hari ini tertindas, ada doa-doa orang yang kita zalimi. Wa imma kita zalim dia dengan perkataan, atau kita zalim dengan perbuatan. Akhirnya kita kena yang sama macam dia kena. Sebab itu tuan-tuan sekalian, siap apa yang berlaku, perlu kita bermuhasabah. Jadi apa yang kita dapat daripada rezeki dan sebagainya, tengok. Apakah ia mendekatkan kita dengan Allah, maka kita tahu ini kurnia Allah dan ini bermaksud kita sampai. Jadi perbahasan kita pada pagi ini, apakah seorang itu sampai atau tak sampai pada Allah? Semua akan sampai pada Allah. Tapi sampai secara umum kita tak nak, mati. Maksudnya bukan itu yang kita nak. Yang tu memang pasti semua orang akan dapat. Kita nak kat dunia ni lagi kita dah sampai pada Allah. Maka mukaddimah, Syaikhul Qadir tak sebut semua, mukaddimah dia ialah datang kesungguhan kita. Satu. Yang kedua, seronok kita dengan kesungguhan tadi. Dua tadi. Pertama, datang kesungguhan.
Yang kedua, seronok kita dengan benda kesungguhan kita tadi. Kemudian datanglah apa yang Allah nak beri pada kita. Daripada diam, tenang, sehingga kita boleh berbicara. Akhirnya kita dapati hari ini bicara kita banyak beri manfaat. Berbanding mudarat. Banyak beri manfaat. Dia tak perlu kita fikir lagi, cakap-cakap kan dosa pula. Sebab kita cakap benda tak berdosa. Cakap. Dan hari ini boleh kita buat. Dengan kuasa kita boleh buat itu dan ini. Sebab kekuasaan tadi digunakan dengan mentaati Allah. Tak ada lagi kebimbangan. Tak ada penyalahan gunaan kuasa, tak ada. Arahan-arahan macam Yusuf berkata, bawa semua keluarga kamu ke sini. Dia ada kuasa itu. Apakah ia salah? Tidak salah. Sebab dia ada peruntukan itu. Dalam kekuasaan. Maka di sini kita lihat bagaimana cara nak sampai dan tanda sudah sampai. Cara nak sampai mujahadah dan ada kesungguhan dalam mujahadah. Dan cara kita sampai mula Allah SWT berikan kita kurniaan-kurniaannya. Kita nampak ini rezeki dari Allah. Kerana rezeki, bila Allah nak beri rezeki dengan sebenar, setiap rezeki yang mendekatkan kita ke pintu Allah. Maka itulah rezeki. Tapi setiap rezeki tak mendekatkan kita pada pintu Allah, itu bala. Itu fitnah. Fitnah besar pada kita. Jadi hati-hati dengan fitnah. Pada apa yang kita perolehi. Wa imma pangkat, wa imma anak-anak. Wa imma harta benda. Wa imma apa saja yang kita peroleh. Makin menjauhkan kita dari Allah. Bukan makin berani kita melanggar perintah Allah. Maka itulah bala. Musibah yang besar dalam agama kita. Musibah yang besar pada batang tubuh kita. Dan musibah yang besar pada hari pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.